Alhamdulillah bertemu kembali, syukurnya sebab saya sedang meninjau atau bahawasanya Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut setiap tahun 1 hingga 7 Ogos tahun 2021. Selamat Hari Penyusuan buat ibu-ibu sedunia. Sebab saya ada 4 orang anak, saya tengok anak saya rapat-rapat, saya tahu faham betapa besarnya cabaran dan tanggungjawab isteri saya untuk menyusukan anak-anak, dan supaya kita dapat meningkatkan kesedaran dan merangsang tindakan dan bergantung pada tema penyusuan ibu. Tema tahun ini ialah lindungi penyusuan ibu, tanggungjawab bersama. Jadi nak mengupas topik kita hari ini, kita bersama dengan Ketua Sejahtera Family Flagship IIUM, pakar perunding, Feto Maternal Medicine Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM. Jadi bersama kita, subhanallah, ini rezeki rahmat ya, Allah kirimkan bersama kita ada orang yang cukup hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Hamizah Ismail. Yang hari ini Datuk, kita akan membicarakan tentang lindungi penyusuan susu ibu, tanggungjawab bersama. Selamat datang Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit mengenai kempen ataupun Minggu Penyusuan Sedunia. Ya, temanya kempen ni World Breastfeeding Week Sustainable Development Goal ya. Subhanallah, dan kita nak tahu bahawasanya ini adalah untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kesihatan buat ibu, anak-anak dan juga masyarakat. Datuk boleh dengar suara saya jelas? Boleh. Alhamdulillah. Jadi Datuk, kita nak tahu Datuk, manfaat penyusuan tu sangat penting buat bayi, buat baby dan juga of course buat ibu untuk melindungi ibu. Namun akibat pandemik COVID-19 ni ramai gelisah. Adakah yang menjadi satu kerisauan buat ibu-ibu? Barangkali adakah ianya akan mengganggu gugat ke, akan dijangkiti anak ke dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh bantu kita lah bagaimana tentang kita nak redakan kerisauan ibu-ibu di dalam COVID-19 ni. Pertama, kerisauan terhadap transmisi virus kepada bayi ataupun anak perlu diimbangi dengan risiko kesihatan dan kematian akibat tidak diberikan susu ibu ni kepada bayi tu. Jadi kita kena imbangkan sama ada transmisi dengan risiko kesihatan kepada bayi. WHO, World Health Organization, telah menggariskan adalah selamat untuk dan tiada halangan untuk penyusuan susu ibu kepada bayi dan menggalakkan pemberian susu secepat mungkin, melakukan rangsangan kulit, sentuhan kulit ke kulit dan juga mengamalkan kangaroo mother care yang mempunyai pelbagai kelebihan. Di sini saya nak bahagikan kepada dua perkara, iaitu satunya melindungi ibu dari terjangkit COVID-19 dan melindungi penyusuan, kedua adalah melindungi penyusuan susu ibu. Yang ini kita kena pastikan anak itu mendapat haknya, iaitu susu ibu. Jadi untuk melindungi ibu dari terjangkit COVID-19, secara amnya perlukanlah kita mengamalkan penjarakan sosial. Tidak perlulah kita melawat atau menziarahi atau menerima tetamu sewaktu kita hamil ataupun bersalin. Tak perlulah kita mengadakan upacara-upacara yang boleh mendedahkan bayi kita kepada atau diri kita kepada COVID ya. Elakkan mencium dan menyentuh bayi dan menggunakan pelitup muka dan sentiasa amal kebersihan diri dengan menggunakan sanitasi yang sebaiknya ya. Baik. Kemudian kedua kepada untuk melindungi ibu ni adalah vaksinasi. Vaksinasi ni untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusukan, kita nak elakkan mereka daripada dijangkiti ataupun sekiranya mereka dijangkiti, mereka tidaklah pada kategori yang teruk, kategori 3, 4 dan sebagainya ya. Jadi vaksin di Malaysia, kalau kita tengok sama ada kita ada 3 jenis vaksin di Malaysia. Kesemua 3 vaksin ini adalah selamat dan boleh diberi seawal 14 minggu kehamilan sehingga 33 minggu kehamilan dan juga ketika ibu menyusukan. Baik. Yang kedua adalah melindungi penyusuan susu ibu. Yang ini kita patut memberikan hak bayi untuk mendapatkan susu ibu dengan satu, menggalakkan penyusuan seperti apa yang disarankan oleh WHO. Yang kedua,
kita boleh memberikan susu perahan ataupun singkatannya kita gunakan EBM. Ini terutama bagi ibu-ibu dari kategori 4 dan 5 ya. Dan jadi di situlah tujuan kita untuk melakukan EBM. Dan ketiganya, sekiranya kita ada bank susu, sekiranya ada perkhidmatan bank susu, untuk pengetahuan, saya ingin memaklumkan IIUM ataupun Sultan Ahmad Shah Medical Center di dalam proses untuk menyediakan perkhidmatan bank susu di Malaysia. Ya. Masya Allah. Tahniah. Ya. Tahniah. Dan untuk EBM ini, kalau di hospital untuk ibu-ibu yang positif dan terutamanya bila mereka ni positif dan kita terpaksa melakukan kelahiran yang pramatang kepada bayi ni. Bayi ni akan diasingkan daripada ibu ya. Ibu akan di ward positif COVID dan anaknya akan diletakkan di tempat yang tidak ada COVID positif patient dan dilakukan saringan. Sekiranya negatif anak ini, penyusuan masih boleh dilakukan dan perlu dilakukan kerana bayi-bayi yang pramatang ni mudah sangat mendapat radang usus. Dan boleh mengakibatkan kematian. Jadi susu ibu itu sangat penting diberi kepada mereka. Baik Datuk, dan itu membuatkan saya tertanya-tanya bagaimana kalau ibu yang ada simptom-simptom, dia risau, patut tak dia pergi menyusukan anak dia kalau dia ada simptom-simptom? Kalau ibu-ibu yang begini, simptom COVID ni yang kadang-kadang tidak berapa jelas ya. Dan kadang-kadang kita takut walaupun kita dapat sedikit macam flu-like symptoms, macam selsema biasa, kita dah takut, kita sangkakan ini COVID ya. Tapi yang simptom yang jelas adalah demam berserta dengan anosmia ataupun tidak ada deria bau ya. Jadi di sini akibat daripada sini saya sarankan apabila mempunyai gejala, pergilah berjumpa doktor dan kemungkinannya doktor akan membuat saringan sama ada COVID atau tidak. Selagi tidak disahkan COVID, saya rasa tidak ada masalah untuk ibu-ibu ini menyusukan anak. Tetapi haruslah mengambil inisiatif untuk membersihkan diri dan memberi penyusuan, tidak menghentikan penyusuan kepada bayi. Tetapi kalau mereka takut, mereka khawatir dan mereka positif ataupun terdedah kepada orang-orang yang positif COVID, dan mereka sebaiknya tidak menyusukan secara direct, tetapi boleh menggunakan perahan penyusuan ataupun EBM. Oh baik, Masya Allah. Dan jadi bila cakap risau, takut ni, dia adalah satu bentuk emosi. Datuk, adakah emosi ni boleh memberi gangguan ataupun cabaran dalam proses memberikan susu kepada anak-anak, pada baby? Di dalam konteks pandemik COVID sekarang ni, ya, gangguan emosi ibu hamil dan ibu yang menyusukan amat ketara ya. Terutamanya bagi ahli mereka yang mempunyai ahli keluarga yang telah terjangkiti ataupun mereka yang telah mempunyai ahli keluarga yang kematian akibat COVID ini. Tetapi ibu perlu mengekalkan dalam keadaan tenang ya, berusaha untuk menjadi tenang bagi membantu bonding di antara ibu dan bayi ya. Dan ibu yang stres dan mempunyai gangguan emosi yang teruk ini, apa yang terjadi adalah mereka akan mengeluarkan hormon steroid atau kortisol, di mana hormon kortisol ini akan membantutkan rangsangan kita panggil let down reflex ataupun rangsangan susu untuk keluar ya, dan kadang-kadang mengurangkan pengeluaran susu. Jadi perlu ibu-ibu ini perlu mendapat sokongan ya, sama ada daripada suami, ahli keluarga, untuk menyokong mereka untuk membantu penyusuan, terutamanya daripada melalui cara perahan tadi. Betul. Ya. Baik. Dan ayah-ayah kat rumah tu tolonglah support isteri-isteri ibu-ibu tu kan. Jadi pada gusar fikir adik-beradik, beri sokongan pada ibu ibu-ibu lah kan. Jadi Datuk, boleh tak Datuk kongsikan garis panduan dalam penyusuan ibu waktu pandemik ni?
di waktu pandemik, kalau kita garis panduannya yang jelas adalah ibu-ibu digalakkan untuk yang tidak mempunyai simptom, tidak mempunyai kontak atau risiko lain untuk jangkitan COVID-19, penyusuan susu ibu adalah digalakkan, ya. Tapi untuk ibu-ibu yang menghidap COVID-19 tetapi tidak bergejala, penyusuan tidak dihalang, tetapi kerana jangkitan kepada bayi amat rendah, tetapi harus diingatkan untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan sanitizer, memakai pelitup muka dan sewaktu penyusuan mungkin memalingkan muka daripada bayi dan sekiranya batuk batuknya jangan terdedah kepada breast, ya, atau payudara, dan sekiranya terdedah kepada payudara kita harus membersihkan payudara sebelum penyusuan dilakukan. Ibu yang positif biasanya akan diasingkan daripada anaknya sekiranya anak tu negatif. Tapi sekiranya anak tu positif, mereka boleh bersama-sama dan boleh mengamalkan penyusuan, ya. Baik. Jadi satu yang kita kena tekankan, COVID-19 ni jangkitannya bersifat sementara. Baik. Ia tidak sama dengan HIV yang kita larang untuk penyusuan. Baik. Jadi untuk COVID-19 bersifat sementara gelang tu masih dipakai, dan selepas 10 hari kuarantin dan sebagainya, apabila dibenarkan pulang, tidak ada masalah untuk menyambungkan penyusuan. InsyaAllah. Baik, Datuk, kita akan teruskan lagi dengan beberapa lagi persoalan tentang penyusuan, temanya dan juga peranan orang muda, ibu-ibu muda, ayah-ayah muda yang tak berapa terdedah dengan ilmu penyusuan ni. Kita akan kembali pasti bersama dengan Datuk, insyaAllah. Baik, Datuk. Alhamdulillah kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Hamiza Ismail. Datuk, kita tahu bahawasanya minggu ini adalah minggu penyusuan susu ibu sedunia. Dan jadi kita tahu temanya adalah tanggungjawab bersama, ada tema untuk tahun ini. Mungkin kita nak tengok apakah tema ini selari dengan perspektif Islam. Silakan, Datuk. Okey, tema tahun ini adalah seperti dikatakan lindungi penyusuan ibu, tanggungjawab bersama, ya. Dan ianya adalah untuk memberitahu orang ramai mengenai pentingnya melindungi penyusuan ibu, penyusuan susu ibu, dan ianya selaras dengan kalau kita tengokkan dari sudut pandang Islam atau perspektif Islam, dan jelas-jelas telah diterangkan di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 233, ya, di mana kebanyakan kita meletakkan tanggungjawab penyusuan ini hanya kepada ibu saja, ataupun paling-paling tidak kepada bapa, dan kita terus berlepas tangan. 1600 tahun dahulu Allah telah berfirman mengenai tanggungjawab bersama ini, tetapi kebanyakan kita hanya membaca sebahagian saja daripada ayat ini, ya. Kalau kita tengok dengan jelasnya peranan ibu, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, peranan ibu ni selalu diperkatakan, ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Kemudian selepas pada itu, ayat yang sama menceritakan peranan bapa, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Dan disambung pula dengan peranan waris yang kita selalunya tidak perasan benda ni, ya, dan kita lepaskan saja kepada ibu dan bapa. Ya. Tidaklah diberatkan seorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah seorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan pula menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut. Di sini jelas-jelas jangan membiarkan ibu atau bapa menderita, dan jangan tunggu ibu ataupun si bapa mati baru kita nak membantu. Jadi peranan waris perlu ada dekat sini, ya. Kemudian diikuti dengan peranan institusi. Jika keduanya mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan mereka sudah berunding, maka hendaklah mereka berdua mereka tidaklah salah, ya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu beri itu
dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Di sini peranan institusi tidak semestinya peranan bahagian kesihatan saja, tetapi institusi agama, institusi keuangan dan sebagainya perlu memerhatikan bagaimana kita boleh mengimaratkan ayat ini dengan pembentukan bank-bank susu di Malaysia, dan juga kita memberi peluang kepada ibu-ibu lain mendermakan susu mereka, ya. Kerana hak seorang anak adalah susu ibu, tetapi bukanlah kewajipan ibu itu menyusuinya, ya. Maksudnya anak tu wajib dapat susu ibu, tak kiralah ibu dari mana ibu yang dia dapat, dan sekiranya si ibu itu bermasalah kesihatan atau masalah susunya tidak keluar, ataupun ada penyakit HIV ataupun kanser dan sebagainya yang kita tidak, kemungkinan besar kita tidak boleh membenarkan ibunya sendiri menyusukan, dan di sini peranan institusi sangat penting. Masya Allah. Inilah dia peranan tadi Datuk katakan IUM menerusi Medicine Sultan Ahmad Shah Medical Center ni akan adakan bank susu tu nanti, ya? Ya, insya-Allah kita bila agaknya tu? Kita mengharapkan sekarang ni dalam proses kita telah mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pahang, dan kita sedang dalam proses sediakan segala peralatan, dan kita telah mendapat beberapa penderma yang menelpon kita untuk menderma. Dan tetapi sekarang ni kita dalam proses menyediakan barang-barang dan menyediakan SOP dan sebagainya. Baik. Untuk insya-Allah masa terdekat kita akan memberitahu apabila kita akan membuka pusat ini nanti, ya. Baik. Ini dia, kami doakan semoga berjaya, insya-Allah. Kami sentiasa menyokong usaha Datuk dan semua rakan-rakan semua, dan ini juga seiring dengan sambutan karnival penyusuan susu ibu, kan? Mungkin Datuk boleh kongsikan karnival ni apakah yang bakal berlangsung? Karnival saya yakin di setiap hospital ada membuat minggu penyusuan, sambutan minggu penyusuan mereka sendiri, dan untuk IUM kita telah menyediakan beberapa aktiviti, ya, untuk ini webinar, 2 webinar, satu webinar khas untuk melindungi penyusuan ini dari perspektif Islam, dari perspektif pendermaan susu, dan dari perspektif COVID, ya. Kemudian webinar kedua adalah kelangsungan daripada penyusuan itu. Kalau kita tengok kenapa ayat Al-Baqarah itu menyarankan kita selama 2 tahun. Maksudnya adalah saranan untuk kelangsungan kepada pemakanan, ya. Dan kalau kita World Alliance of Breast Feeding Action, WABA, telah memberikan peranan-peranan kepada menggariskan mereka-mereka yang patut berperanan atau bertanggungjawab, ya. Antaranya ahli akademik, pakar laktasi, pencinta alam, bapa, ahli masyarakat, kumpulan sokongan ibu, bidan, pakar nutrisi dan dietetik, pakar perbidanan, pakar kanak-kanak dan kesatuan kerja. Juga digariskan untuk orang muda ni. Kita tahu orang muda sekarang ni dia sangat agresif dan sangat ingin belajar sesuatu yang baru. Jadi mereka harus mendidik diri mereka melalui pembacaan mengenai kelebihan susu ibu ini, kelebihan penyusuan susu ibu, bagaimana ianya adalah suatu pelaburan yang terbaik di dalam menyelamatkan nyawa dan memperbaiki tahap kesihatan. Perkembangan sosial dan ekonomi individu dan negara juga bermula pada penyusuan ataupun pemakanan yang bagus untuk anak-anak ini. Orang muda dengan daya kreativitinya boleh menggunakan saluran untuk mengembangkan informasi mengenai penyusuan ibu, ya. Bagaimana untuk melindung dan mempromosi,
dan libatkan diri. Jika kita nampak ibu tu di supermarket atau mana-mana kawasan tempat tunggu bas dan sebagainya sedang menyusukan mereka, janganlah kita pula mentertawakan, ya. Kerana ibu tu sebenarnya menjalankan firman Allah dia. Dan kita mentertawakan dia, ya. Yeah. Dan sokonglah penyusuan susu ibu ini di kalangan kawan dan ahli keluarga kita, ya. Dan anak muda ni suka menyuarakan pandangan mereka. Jadi berkongsilah maklumat dan sumber yang sahih dari pakar, dan dalam masa yang sama memperbetulkan semua berita-berita palsu mengenai penyusuan susu ibu dengan menyediakan fakta yang sebenar. Baik, itu dia peranan orang muda. Mengamalkan pembelajaran yang berterusan, melibatkan diri dengan persatuan organisasi yang mengutarakan penyusuan susu ibu. Itu adalah antara ni, dan memperkasakan ibu dengan strategi yang boleh mereka menggabungkan penyusuan susu ibu dengan pekerjaan atau kerjaya mereka, ya. Bekerjasama dengan pihak lain dan tidak rasuah. Ini sangat penting. Tidak rasuah bermakna anak muda ini tidak patut menerima sebarang hadiah, sampel atau penajaan yang memaparkan susu formula, botol susu dan puting susu dari mana-mana syarikat. Ini adalah antara bentuk-bentuk rasuah itu kecil-kecilan ni. Peranan orang muda sangat penting. Itu Datuk dah kongsikan, termasuk juga tentang penyusuan susu ibu sendiri dengan nutrisi 1000 hari pertama. Jadi Masya Allah, terima kasih Datuk. Ada banyak informasi Datuk kongsikan. Apakah daya waktu cukup mencemburui topik yang best macam ni. Ramai yang bertanya, barangkali mereka boleh nak cari mana maklumat ni Datuk? Pergi ke mana? Website? Pergi ke? Kita boleh pergi ke website kita. Nanti sekejap saya tulis. Ya, tak apa. Teruskan ke website insya-Allah, ataupun dapatkan di Madison di Sultan Ahmad Shah Medical Center. Ini juga antara informasi-informasi yang kita nak kongsi, program-program yang bakal kita isikan sepanjang minggu ini, sepanjang minggu penyusuan susu ibu sedunia. Jadi Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Ataupun melalui Facebook, Breastfeeding Carnival 2021. Breastfeeding Carnival 2021. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh pergi ke sana, insya-Allah dapatkan maklumat. Datuk, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Masya-Allah, sangat best. Tak rasa masa begitu pantas berlalu. Insya-Allah mudah-mudahan kita jemput lagi untuk perkongsian yang di masa akan datang. Terima kasih Datuk. Insya-Allah ada sekian rumah kita jemput lagi, ya. InsyaAllah. Buat para penonton, para pendengar semua, boleh dapatkan maklumat di Facebook yang Datuk nyatakan tadi. InsyaAllah kita akan berehat seketika kembali selepas ini, insyaAllah.